Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku yang seterusnya adalah buku rujukan untuk khat ta'liq, iaitu buku Khulusi Effendinin Ta'liq Mesh Murakkab. Buku ini adalah terbitan penerbit Kubelte. Sama juga dengan buku yang hari itu, ya, kebanyakan buku-buku khat dicetak oleh penerbit Kubelte. Jadi berbanding dengan buku Muhammad Syauqi yang lepas untuk Nasar dan Sulus, buku yang ini dia ada cetakan yang terbaru lah, ya, cetakan yang kedua yang sedikit berbeza dengan cetakan yang lama. Tetapi untuk buku rujukan khat ta'liq ni, dia masih lagi tidak ada cetakan yang baru, masih lagi cetakan yang lama. Kalau kita lihat kat sini, cetakan ni adalah keluaran 2015. Mungkin cetakan yang kedua, yang bukan yang pertama lah, 1999 pun dah ada. Tapi yang ini versi 2015 punya. Jadi ini halaman dalam dia. Dia menggunakan cetakan kertas art paper, kulitnya art card lah. Ini ada corak eyebrow. Okey, ini adalah gambar Mehmet Khulusi Effendi. Beliau lahir pada tahun 1868 dan hidup sehingga 1940 Masehi. Satu perkara yang kita kena bezakan, Khulusi Effendi ni ada banyak nama penulis khat yang menggunakan nama Khulusi Effendi. Untuk Khulusi Effendi yang kita rujuk bukunya sekarang adalah Khulusi Effendi Yazgan. Ya, jadi kalau ada Yazgan ni maksudnya merujuk kepada beliau lah. Tetapi kalau yang merujuk kepada bapa saudara khatat Muhammad Syauqi itu adalah bukan Yazgan, ya, yang bukan Yazgan. Nama dia tetap sama, nama pakcik Muhammad Syauqi itu tetap namanya Syauqi Khulusi Effendi, tetapi bukan Khulusi Effendi yang ini. Jadi jangan tersilap lah kat sini. Dan kalau ikut kat sini ada perkataan Hafiz kat sini, jadi kita boleh agak beliau seorang alim yang mungkin seorang hafiz lah, ya, seorang yang menghafaz Al-Quran. Jadi dekat sini ada dia punya kita kata apa, dia punya sedikit latar belakang beliau. Dan buku ini disusun oleh Profesor Dr. Muhyiddin Serin. Jadi Profesor Dr. Muhyiddin Serin ni sebenarnya Muhyiddin Serin. Jadi Muhyiddin Serin ni banyak menulis buku-buku khat lah. Beliau adalah pakar rujuk dalam bidang khat di Turki. Jadi ini mungkin ada sedikit cerita tentang mesh ini. Jadi ini adalah muka yang pertama lah untuk khat ta'liq. Dan ada, kita perhatikan lah, ada sedikit perbezaan dari segi cara penulisan. Yang pertama, kita dapati bahawa dia punya dakwatnya, dia gunakan dakwatnya agak cair, ya, agak cair. Berbeza dengan khat Sulus dengan Nasah, menggunakan dakwat yang agak pekat, ya, warna hitam. Tapi yang ini dia gunakan dakwat yang agak cair. Mungkin itu satu identiti, saya tak pasti. Yang kedua, kita tengok huruf alif terhilang ni. Dekat mana huruf alif ni, mungkin ada di crop ke macam mana, tak pasti. Dan yang ketiga, saya yakin ini adalah saiz asli, ya, saiz asli. Sebab bila kita belajar khat aliran Turki,
bila kita rujuk contoh, kita tak boleh perbesarkan dia. Contohnya nasah tu kecil, kita perbesarkan dia tidak dibenarkan lah. Dalam masa saya belajar dulu pun, guru saya tak benarkan saya enlarge, saya besarkan tu. Untuk nasah dia tak bagi, sebab bila kita besarkan tu mungkin ada perubahan dari segi bentuk dan sebagainya, jadi dikekalkan. Jadi saya yakin ini adalah saiz asli. Begitu juga dengan kalau buku nasah sulus hari tu, ya, jadi ini kemungkinan saiz asli. Ya, sebab kalau kita fikir kenapa dia tak nak besarkan, banyak ruang kosong ni kan, sekadar nak buat corak je, kenapa dia tak besarkan saja? Jadi salah satu kemungkinan adalah saiz huruf tu memang ini adalah original size. Dan satu lagi kita tengok yang keempat adalah, cuba kita tengok dia punya tanda ni, tanda separation lah, pembatas dia ada sedikit berbeza dengan, bukan sedikit, memang ada perbezaan dengan pembatas. Saya pun tak pasti apa nama dia untuk nasah dan sulus. Kalau nasah dan sulus, bentuk garisan dia macam ni, dia punya separation, dia punya pembahagi dia, ya, macam ni. Tapi untuk khat ta'liq, dia punya bentuk dia macam ini. Itu mungkin satu ciri lah, satu ciri yang dibezakan lah antara khat ta'liq dengan khat nasah sulus. Kat sini ada. Ini bukan dia canting, sebenarnya ada macam mungkinlah nak menunjukkan ada punya separation ataupun pembahagi, pembatas di antara sulus dengan nasah. Kat sini pun dia nak bezakan dari segi baris ni, dia buat tanda ni. Okey. Jadi biasanya untuk yang belajar khat ta'liq, ya, biasanya akan mula dengan huruf tunggal, kemudian ba, alif, ba, dan seterusnya lah. Okey, seterusnya. Huruf sad, sad dot, kemudian huruf ta sampai ta, ya. Seterusnya huruf ain, ain ghin. Okey, sini. Kalau tengok ya, pun saya tak pasti adakah ini scan yang asli ataupun ada editing dia punya background. Kalau kita tengok sini, yang ini dia menggunakan kertas ebru dan dia bagi sedikit tazhib yang nipis. Macam ni kertas muqahar biasa, ini macam ada kertas tazhib, dan kembali kepada kertas muqahar biasa. Wallahu a'lam, adakah dia original ataupun ada editing, itu saya tak pasti. Okey, seterusnya huruf ain, ghin untuk fa, qaf. Dan kalau kita perhatikan ada juga pada huruf kaf ni dia hilang. Maksudnya ada kerosakan lah pada karya asal tu, ya, original mesh tu memang dia melekat dan sebagainya, jadi dia hilang lah. Bukan kesilapan cetakan, ya, memang macam ni yang asal. Okay, mim, ya. Dan ini adalah huruf ha. Huruf ha dalam khat ta'liq dah ada sedikit perbezaan. Jadi ini bukan huruf mim, ini huruf ha sama dengan alif. Ini bentuk ha yang kedua, macam kepala mim tapi dia kecil, ya. Jadi nak bezakan mim dengan ha. Ha simpul, ya, ha ba. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk yang biasa kita nampak, bentuk bulat ni lah. Jadi untuk ha ni dia ada special sikit, ada bentuk yang sebenarnya dia adalah huruf ha, bukannya huruf mim. Jadi jangan tersilap. Jadi sampai sini dia habis untuk dia punya huruf-huruf tunggal dia, dan kemudian pergi kepada dia punya ayat-ayat murakabat dia lah. Jadi yang ini mungkin dia punya qasidah. Okay, dan ini muka yang terakhir ni.
Dan kalau kita perhatikan akhir daripada qasidah ni digunakan balik ada kertas ebru yang nipis. Dan yang akhir kat sini adalah coretan ataupun kita panggil sebagai kara lama ataupun taswid latihan Khulusi Effendi ni. Okay, jadi inilah contoh latihan yang beliau buat. Ada 3 muka surat dan habis. Jadi setakat itu saja untuk buku rujukan Khat Ta'liq gaya Turki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada buku yang akan datang.